ke syarikat tu 20 juta. Tak apa, teruskan. Puan Nur Aini jangan takut dengan zaman tu. InsyaAllah. Jadi saya baru cakap ni nama produk tu. Teruskan je. Produk tu adalah syarikat DCL. Syarikat DCL. Saya disaman oleh syarikat DCL sebanyak 20 juta kerana bila saya pergi berjumpa dengan NCC, Pengguna Nasional, menceritakan keadaan muka saya dan saya dikeluar dan surat khabar. Syarikat tu menyaman saya kerana dikatakan saya memfitnahkan syarikat dia. Sebanyak 20 juta. Sedangkan syarikat produk dia tu saya bawa ke bahagian farmasi. Ya. Farmasi bawa ke bahagian kimia untuk dianalisis dan memang jelas ada racun hydroquinone yang memang merosakkan muka wajah saya. Ya. Saya yakin bahawa panelis kita mendengar aduan tadi, apa yang dihadapi oleh Puan Nur Aini, dan insya-Allah kita cuba akan tangani. Isu dia sebenarnya pihak M-Bank datang tarik lori, bukan kereta lah, lori. Ya. Dia tanpa RO. Maksudnya dia tak ada keluarkan surat apa-apa daripada bank dan dia terus arahkan kepada penarik kereta ni untuk datang tarik. Dan masa tu saya minta tolong dengan dia untuk jangan tarik kereta tu lah, supaya saya pergi selesaikan, ada tunggakan 2 bulan saja, baru 2 bulan. Tapi dia tak mahu mendengar apa yang saya kata. Dia minta saya bayar dengan dia duit. Lepas tu saya pergi dekat pada bank yang terdekat, M-Bank, minta tolonglah saya buat bayaran. Memang dah issue check lah. Tapi pihak bank kat situ sendiri kata kita tak nak terima payment. Dia ada tunjukkan RO tu tak? Tak ada. Tak ada. RO tak ada. Memang tak ada lah, dia tak bawa RO. Lepas tu saya minta tolong dengan pegawai bank tu, dia kata kita tak boleh terima. Kita dah arahkan untuk tarik juga. Okey, terima kasih. Itu saja. Setiap kereta yang nak ditarik mesti disertakan dengan RO, di mana dekat RO ataupun repossession order tadi tu ada tercetak nama siapa penarik kereta tadi tu. Ya? Siapa yang menarik kereta tadi tu dan ada nama dia. Dia tidak boleh menyerahkan kuasa dia sewenang-wenang kepada kaki tangan dia, orang lain tak boleh. Siapa yang ada nama kat situ, dekat borang tu, dan dialah yang kena menarik kereta tersebut. Maknanya dia kena tunjukkan dia punya pengenalan diri, dan tidak boleh ada sebarang ugutan, tidak boleh ada sebarang kekerasan atau sebagainya. Ya, perkara ini akan diulas oleh pihak wakil daripada Kabinet NKK nanti secara lebih lanjut. Kita terus ingin mempersilakan barisan panel untuk topik ataupun sesi kedua kita pada petang ini, yang kepada rakan-rakan kita tadi. Kita akan buka juga sesi soalan daripada para jemputan tetamu sekalian dari semasa ke semasa. Pegawai-pegawai kerajaan ini adalah orang-orang yang bekerja dengan hasil gaji yang dibayar oleh kita. Ya, so orang putih kata we are the boss. Ya, jadi bila tiap-tiap jabatan ini ditubuhkan, dia mempunyai fungsi-fungsi dan tanggungjawab-tanggungjawab yang tertentu. Dan tanggungjawab-tanggungjawab ini biasanya dibatasi oleh sama ada perundangan ataupun polisi-polisi kerajaan yang ada. Jadi tiap-tiap jabatan, tiap-tiap organisasi, sama ada dia jabatan kerajaan ataupun agensi kerajaan ataupun GLC, dianya dibatasi tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia bukan kepada kerajaan, tanggungjawab dia kepada rakyat yang membayar cukai, yang membenarkan dia mendapat gaji. Ya. Dan taxpayer itu adalah pengguna. Jadi tepuk tangan kepada pengguna. Kita ni bos dia orang. Jadi, dan semua ni jabatan-jabatan ini mereka bertugas, mereka menjalankan kerja mengikut akta-akta yang wujud, yang diwujudkan untuk kawal selia operasi mereka. Pengguna kerajaan itu, kalau dikata majikan mereka kerajaan itu tak betul sangat, sebab itu bukan hakikatnya. Sebab kerajaan itu adalah kerajaan yang dilantik oleh pengguna. Kerajaan itu wujud dengan pengguna membayar cukai, melantik mereka supaya kerajaan ini dapat gaji. Jadi dari segi hakikatnya, majikan pada semua ini adalah si pengguna. Itu tugas asasi mereka. Jadi adakah agensi-agensi ini telah menjalankan kerja mereka seperti
melindungi pengguna. Agensi yang pertama yang saya nak pegang adalah Bank Negara Malaysia. Ini bersangkut paut dengan rumah terbenggalai dan masalah-masalah yang terkait kepada industri perbankan. Di dalam undang-undang, dalam Bank Negara Malaysia ini ditadbir di bawah Akta Perbankan Malaysia, dan lagi satu sekarang ni Financial Services Act. Dalam akta saya dinasihati oleh penasihat undang-undang PPIM, ada peruntukan-peruntukan yang khusus di mana pegawai-pegawai bank tidak boleh melakukan apa jua perkara yang boleh menyebabkan kepentingan pengguna terancam dengan apa jua cara. Section itu saya difahamkan adalah jelas dan terang. Pegawai-pegawai bank tidak boleh melakukan apa-apa yang boleh mengancam kepentingan pengguna dengan apa jua cara. Ini termaktub dalam undang-undang. Jadi berarti kalau dalam kes yang pagi tadi kita dengar seorang di mana bank telah membayar kepada satu individu yang di mana cek itu signaturenya telah ditiru. Jadi berarti pegawai bank itu telah cuai. Atau dalam rumah terbenggalai misal kata bank telah bayar kepada pemaju sedangkan arkitek sertifikat dia adalah palsu. Itu bank cuai. Ya. Ataupun dia memberi pinjaman kepada seorang pemaju yang tidak berlesen. Ya. Jadi ini semua adalah kerja-kerja di mana bank telah membuat satu perkara yang menjejaskan kepentingan pengguna. Soalannya, yang dalam kes bank negara, saya tak mau pergi deal kes, saya akan touch sebab ini round pertama, jadi saya akan pegang kepada kes isu-isu nama-nama agensi yang kita akan bincang dalam session kedua. Satu adalah bank negara. Dua adalah Jabatan Farmasi. Kita tadi dengar Puan Nuraini bercakap tentang dia membeli bahan produk, kemudian produk itu ada racun. Now, di dalam akta racun mengatakan Jabatan Farmasi berhak untuk mengambil tindakan kepada penjual dan pembekal yang menjual dan yang mengelang. Saya tahu dengan fakta yang Jabatan Farmasi telah gagal dan degil untuk mengambil tindakan ke atas pengelang. Saya gunakan perkataan degil kerana mereka telah diberitahu, mereka telah diberi maklumat, mereka pun telah mengaku tahu siapa pengelang dia. Mereka ada cukup evidence, tapi mereka degil, tak mau ambil tindakan kepada pengelang. KPDNKK pula sudah ada bukti siapa pengelang, sudah ada bukti yang pengelang itu membuat pengakuan salah. Di tribunal tentang pengguna, kita di bawah akta perlindungan pengguna ni, kita punya tangan kita terikat. Sebab apa? Kita ada limited powers. Tak semua isu pengguna kita boleh dengar. Ya? Tak semua isu pengguna kita boleh dengar. Sebagai contoh, berkenaan dengan tanah, kita tak boleh dengar sebab tanah berkenaan dia hanya di bawah kuasa Mahkamah Tinggi sahaja, di bawah kanun tanah negara. Dan yang kedua melibatkan negligence. Saya ada satu OKU datang kat jumpa saya di Kuala Lumpur. Dia kata dia pergi satu kedai fast food restaurant, dia makan ayam. Dalam ayam tu ada serpihan plastik, polystyrene tu, dan benda tu tertinggal dalam celah-celah ayam tu lah. Dan dia terus makan pasal dia tak apa nampak, dia bukan buta, dia tak apa nampak. So dia okay je lah. So dia tak apa nampak, dia makan, and then benda tu tercocok di dalam rahang dia. And then it cost him about RM2,000 lah untuk bayar bil apa semua, which is dia cakap dia, kami nak tolong tapi our law says cannot. Undang-undang kita kata kes yang melibatkan kematian ataupun kecederaan diri kita tak boleh dengar. Hanya di mahkamah sivil sahaja, dan kena pergi kat mahkamah sivil lah. Sebab apa? Di mahkamah sivil, kalau kes-kes kecil yang ke bawah RM5,000, kita boleh filekan tuntutan di mahkamah tuntutan kecil. Anything under the sun you can file the claim dekat mahkamah tuntutan kecil, tapi tak lebih RM5,000 sahajalah. Tapi di tribunal kita punya limit RM25,000. Kalau kita beli barang, okey, untuk tuntutan barang, kalau tuntutan barang ni, kalau kita nak beli barang atau perkhidmatan, apa juga yang kita
beli, apa yang kita bayar, kita bagi balik. Itu yang tribunal buat. Kalau menyebabkan damages, ganti rugi ke apa, kita tak bagi. Let's say for example, like kalau macam kita beli telefon RM2,000 and then you tak puas hati dengan telefon tu, and then kita pulangkan balik RM2,000 tu. Tapi kalau telefon you tak puas hati dengan telefon, and then you tak puas hati dengan servis dia, and then you claim balik RM4,000, then we cannot hear the case. They become damages. Bila menyebabkan ganti rugi begitu, money claim dan kena pergi kat mahkamah sivil lah. Kes-kes melibatkan IP ke atau melibatkan wasiat tak boleh. Ada one widow India, dia kata nama husband dia pass away, and then nama dia telah di remove daripada KWSP, and then dia nak file the claim, which is kita tak boleh touch on the wasiat sebab berwasiat di bawah mahkamah tinggi, kita tak boleh dengar. So our hands tied, kita tak semua kita boleh dengar. Apa-apa barang ataupun perkhidmatan yang kita beli untuk kegunaan sendiri sahaja dalam isi rumah, then you can file the claim dekat mahkamah di tribunal tututan pengguna. Dari situ kita kena tengoklah, melibatkan deposit rumah boleh, kita boleh dengar. Tapi kalau melibatkan rumah sendiri, kita tak boleh dengar. Sebab apa? Kalau kes-kes terbengkalai, sebagai contoh tadi Cik Syarudin, kalau melibatkan terbengkalai, patut dirujuk perkara tersebut, boleh filekan tuntutan di tribunal tututan pembeli rumah, bukan di tribunal tuntutan pengguna lah. Kalau dia melibatkan developer, boleh buat aduan dekat HDA lah. Kalau let's say lah, kalau lawyer tu ada misconduct ke apa, je bawa lagi duit ke lepas kita bayar deposit dan sebagainya, buatlah aduan dekat bar council. Bar council boleh batalkan lesen dia. So they are regulated bodies. Mana-mana kes yang non regulated by any other laws, mana tak regulated, maksud tiada peruntukan undang-undang, macam bagi contoh dekat kes-kes yang melibatkan farmasi tadi. Kalau let's say lah, memang tak ada siapa, kementerian jaga, and then KPDN akan ambil take over. Tapi benda tu di bawah kes farmasi, and then farmasi akan take over lah, di bawah Kementerian Kesihatan, diorang boleh dakwa dan sebagainya lah. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.